sifat fizik. Bila disebut sifat kimia, dia mesti melibatkan tindak balas asid dengan bahan lain, bahan kimia lain. So sifat kimia tu ada 3 tadi. Asid boleh bertindak balas dengan alkali ataupun base. Yang pertama. Yang kedua, asid boleh bertindak balas dengan logam reaktif. Yang ketiga, asid boleh bertindak balas dengan logam karbonat. Okey. So yang pertama, kita tengok yang pertama ni. Asid boleh bertindak balas dengan alkali ataupun base menghasilkan garam dan juga air. Yang ini dia punya teknik lah, teknik eksperimen untuk kita buat. Ada amalia nanti. So contoh alkali ataupun base yang kita guna adalah serbuk kumpulan 2 oksida. Kita masukkan dalam asid sulfrik lah. Asid sulfrik ke, asid nitrik ke ataupun asid hidroklorik. Apa-apa jenis asid. Bila kita masukkan dia akan bertindak balas. So bila bertindak balas tu, hasil tindak balas tu kita turas untuk singkirkan kumpulan 2 oksida berlebihan melalui penurasan. So yang masuk ni, hasil turasan ini adalah kumpulan 2 sulfat. Kumpulan 2 sulfat ni dalam larutan, dalam bentuk larutan lah, cair. So kita panaskan sampailah dia tepu, kemudian kita sejukkan untuk dapatkan hablogaram. Ni hablogaram ni merujuk kepada garam ni lah. Garam yang terhasil. Jadi sini kalau kita guna asid kita asid sulfurik dengan base kita kumpulan 2 oksida, so hasil kita garam yang kita akan dapat adalah kumpulan 2 sulfat dan juga air. Okey, itu sifat kimia yang pertama. Yang ni contoh lah ni. Kalau kita guna magnesium oksida dengan asid hidroklorik, kita akan dapat magnesium klorida dengan air. Kalau kita guna asid hidroklorik dengan natrium hidroksida, ni alkali, kita akan dapat natrium klorida dengan air. Kalau kita guna asid sulfurik dengan zinc oksida, kita akan dapat zinc sulfat dan juga air. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, asid dia boleh bertindak balas dengan logam reaktif. Contoh logam reaktif, magnesium, zinc, aluminium. Itu contoh logam reaktif. Kalau plumbum tu bukan. Plumbum, ferrum tu bukan. Logam reaktif contohnya zinc yang biasa kita guna, zinc lah yang dalam makmal. Zinc dengan magnesium ataupun aluminium. So logam tu dalam serbuk kita masukkan dalam asid hidroklorik. Yang pertama masukkan, yang ni kamu kena tahu lah berapa isi padu asid yang diperlukan, berapa kepekatan dia. Zinc ni logam reaktif tu kita masukkan sehingga berlebihan lah, untuk memastikan semua asid hidroklorik itu bertindak balas dengan logam. So bila kita dah buat tindak balas ni, kita buat penurasan untuk singkirkan logam zinc yang berlebihan. Okey, hasil turasan adalah garam yang sepadan dengan asid dan juga logam reaktif yang kita guna. Sekiranya logam reaktif tadi kita guna zinc dengan asid hidroklorik, maka hasil turasan kita adalah zinc klorida. So garam kita adalah zinc klorida dan juga gas hidrogen. Jadi hasil turasan ni larutan zinc klorida ni kita panaskan sehingga tepu, kemudian kita sejukkan untuk dapatkan hablogaram, iaitu garam zinc klorida. Gas hidrogen ni terbebas dalam udara kita. Okey, itu yang kedua. Contoh, asid sulfrik dengan zinc dapat zinc sulfat dan juga gas hidrogen. Kalau kita guna asid alkoholik dengan magnesium, kita akan dapat magnesium klorida dengan gas hidrogen. Okey, sifat kimia yang ketiga. Sifat kimia yang ketiga, asid bertindak balas dengan logam karbonat, menghasilkan garam, air dan karbon dioksida. Yang ini set up susunan alat radas untuk sifat kimia yang ketiga, asid dan juga logam karbonat. Jadi yang ni kita tak buat pemanasan, kita cuma gunakan tabung lidah ataupun tabung uji lah. Keteluan kecil logam karbonat tu, contohnya di sini kita guna kalsium karbonat. Kalsium karbonat, zinc karbonat, plumbum 2 karbonat, aluminium karbonat, apa-apa logam karbonat. Bila bertindak balas dengan asid, akan menghasilkan garam yang sepadan, air dan juga gas karbon dioksida. Yang ini kalau garam yang sepadan ni, kalsium karbonat dengan asid nitrik, kita akan dapat kalsium nitrat. Garam kita adalah kalsium nitrat. Air H2O, karbon dioksida ni kita ni nak membuktikan bahawasanya gas karbon dioksida terbebas dalam tindak balas ni. So kita alirkan gas yang terbebas dalam air kapur, maka air kapur akan menjadi keruh.
Okey, yang ni contoh tindak balas. Asid hidroklorik dengan kalsium karbonat dapat kalsium klorida dengan karbon dioksida dan juga air. Okey, contoh yang kedua, asid sulfik dengan zinc karbonat, kita akan dapat zinc sulfat, gas karbon dioksida dan juga air. Okey tak setakat ni? Ada nak tanya untuk 3 sifat kimia. Okey. Okey, seterusnya sifat kimia alkali. Okey, sifat fizik alkali tu pahit, menukarkan ketah litmus merah lembab kepada biru, kemudian pH lebih daripada 7. Ini sifat fizik. Macam cikgu cakap tadi, sifat kimia tu mesti melibatkan tindak balas dengan bahan kimia yang lain. Okey, so sifat kimia bagi alkali ataupun base pun ada 3. Yang pertama tadi, asid boleh bertindak balas dengan alkali ataupun base. Maka alkali ataupun base boleh juga bertindak balas dengan asid. Kan dia sama tak? Benda yang sama je. Hasil pun sama, garam dan juga air. Okey. Sifat kimia alkali ataupun base yang kedua, dia boleh bertindak balas dengan garam amonium. Garam amonium ni sama ada amonium klorida, amonium bromida, amonium nitrat. Yang ni dia bagi contoh amonium klorida. Bertindak balas dengan alkali ataupun base kita natrium hidroksida. So akan menghasilkan garam, air dan juga gas amonia. Okey, gas amonia ni kenapa? Sebab kita guna garam amonium. Okey, contoh. Amonium klorida dan kalium hidroksida. Amonium klorida adalah garam amonium, kalium hidroksida adalah alkali. So kalium hidroksida bertindak balas dengan amonium klorida, dapat kalium klorida, air dan juga gas amonia NH3. Okey. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, amonium sulfat, garam amonium bertindak balas dengan alkali, natrium hidroksida. So natrium hidroksida dengan amonium sulfat dapat natrium sulfat, air dan juga gas amonia. Ni persamaan kimia ni kamu kena seimbangkan lah. Kena tahu seimbangkan. Okey, yang kedua. Yang ketiga, alkali dengan ion logam. Contoh ion logam, ion kuprum 2, ion zinc, ion ferrum 2, ion magnesium, ion aluminium, apa-apa ion logam. Bila sebut ion logam tu mesti dalam sebatian lah. Sebatian ataupun dia dalam bentuk larutan. Okey, so akan menghasilkan hidroksida logam, garam tak terlarutkan dan juga ion dari alkali. Kalau alkali kita guna ion natrium, maka ion kita adalah ion natrium. Kalau kita guna natrium hidroksida, so ion kita ion natrium. Kalau kita guna kalium hidroksida, ion kita adalah ion kalium. Okey. So yang ni dia tambah biasa je lah. Larutan natrium hidroksida tambahkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Ion logam kita adalah ion kuprum 2. Okey, tu contoh persamaan. Contoh persamaan untuk tindak balas antara alkali, okey, ion hidroksida ni daripada alkali, yang ini adalah ion logam, ion kuprum 2. Hasil kita dapat kuprum 2 hidroksida, mendakan biru ataupun menghasilkan garam bagi garam tak terlarutkan. Ni tak larut dia garam ni. Okey, contoh yang kedua, ion hidroksida ni pun daripada alkali, sama ada natrium hidroksida ataupun kalium hidroksida. Tindak balaskan dengan ion logam, contohnya sini dia bagi ion magnesium, magnesium nitrat ke, magnesium sulfat ke. Okey, dapat menghasilkan garam tak terlarutkan tadi iaitu magnesium hidroksida. Okey, settle untuk sifat kimia asid dan juga alkali. Okey, settle untuk slide ni. Okey. Kalau awak nak tanya nanti, awak boleh tanya dalam Telegram boleh?